Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, alhamdulillah syukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat berada dalam satu majlis ilmu pagi Jumaat 14 Syawal. Sedar tak sedar kita sudah masuki separuh yang pertama daripada bulan Syawal dan akan masuk ke separuh yang kedua. Ya, tuan-tuan yang belum puasa 6, ayo puasa 6. Yang belum melakukan apa perkara yang boleh membatalkan puasa, untuk pengetahuan, hari ini merupakan hari putih. Bermula dengan semalam 13 Syawal, hari ini 14, esok 15. Hari yang digalakkan untuk kita puasa. Esok ilmu falak mengatakan pada hari-hari ini merupakan hari bulan mengambang penuh. Dipanggil hari putih maknanya kerana bulan mengambang penuh, terang waktu malam. Pasang surut lautan itu ada kaitan dengan kejadian kita sebenarnya. Itu sebab Nabi SAW menggalakkan kita untuk puasa. Di samping kita dapat menaikkan satu perkara yang sunat, kita juga dapat menjaga tubuh badan kita untuk sihat. Ya, tuan-tuan yang boleh sekalian, ahlan wa sahlan semua. Azran, Muhammad Fairuz, sahabat-sahabat di TikTok, Muhammad Khairul Nizar, Rohaya Abu Hassan di Facebook. Kuliah pagi ni tak panjang pun, jadi saya harap tuan-tuan dapat menjemput lebih ramai untuk hadir. Mudah-mudahan ada manfaat dalam kursian kita pada pagi ni. Penting sangat topik yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, satu surah pendek menyamai sepertiga Al-Quran. Membaca surah ni berarti kita membaca sepertiga Al-Quran. Jadi ayo bagi kita yang tak kesempatan, mungkin seorang ibu yang hamil, ibu yang melahirkan anak, ibu yang menyusukan anak, mereka yang bekerja pagi petang siang malam mencari rezeki yang halal, mungkin mereka mempunyai waktu yang terbatas, ayo jangan abaikan peluang untuk membaca surah yang penting ni, menyamai sepertiga Al-Quran. Tuan-tuan ya, baik yang mulia Rajulin Alhamdulillah semua. Kuliah saya tak panjang pagi ni sebab saya ada program TV sikit lagi. Ya, jadi paling lambat pun 7.25 saya kena berhenti untuk pergi ke TV. Jadi tuan-tuan yang boleh kat Allah sekalian, Rahman Abdullah Alhamdulillah semua ya. Jangan lupa bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, kita berada pada jilid yang terakhir sekali, itu jilid ke-10, muka surat 499. Tolong buka daripada tafsir Ibn Katsir, jilid yang ke-10, muka surat 499. Alhamdulillah semua, Abdul Jalal, Faiz Majdi, Muhammad Noor, Alhamdulillah Firdaus, Cikgu Rohana, Ummu Abu Karyun, Cik Abing Chuan, Alhamdulillah terima kasih semua. Zahra Abdullah, tolong share pada teman kita tahu pagi Jumaat ni. Ya, Rosimah Osman, Alhamdulillah Hasma Lisa, Alhamdulillah semua Baik, kita buka pada muka surat 499. Sebab turunnya surah ini dan keutamaannya. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab bahawa kaum musyrikin pernah berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad salam, terangkan kepada kami nasab Tuhanmu." Maka Allah telah menurunkan ayat daripada surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah ialah Tuhan yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang saraf dengannya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibn Jarir daripada Ahmad bin Mani. Ibn Jarir dan Tirmizi menambahkan bahawa dia berkata As-Samad, yang bererti pergantungan segala sesuatu padanya, yang tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan. Sebabnya tidak ada satu pun lahirkan dan tidak ada satu pun yang mati melainkan akan meninggalkan warisan, sedangkan Allah tidak akan mati dan dia tidak akan meninggalkan warisan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang saraf dengannya, tidak ada serupa dan tidak ada pula yang sebanding dengannya, dan tidak ada satu pun yang sama dengannya. Dinukilkan oleh Ibn Abi Hatim dari hadis jalan Abu Sa'id Muhammad bin Muyassar. Lalu dinukilkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Aliyah, menyebutkan secara mursal, dia tidak menyebutkan haddathana. Lebih lanjut Imam Tirmizi mengatakan dan dia lebih sahih daripada hadis Abu Sa'id. Ini adalah kelebihan yang terdapat pada surah Al-Ikhlas. Assalamualaikum Ahmad Ali, Nazaria Nazir, barakallahu fikum. Tolong jemput lebih ramai teman-teman kita untuk hadir dalam kuliah yang penting ni, dan bagilah komen-komen yang menarik. Arau kopi, alhamdulillah. Barakallahu fikum, Rusna, Omar, Omas. Sahabat ni boleh kat Allah sekalian tolong share pada teman kita yang lain, kan diskusi ni penting untuk kita betulkan berapa silap faham yang berlaku. Hadis lain tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Imam Bukhari menukilkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW pernah mengutus seorang dalam satu perangan, dan waktu itu membacakan Al-Quran, para sahabat dalam salat mereka dia menutupnya dengan surah Qul huwallahu ahad. Setiap kali baca ayat-ayat azim atau surah-surah tertentu di hujung Al-Fatihah itu, maka dia pasti akan menutup dengan bacaan surah Al-Ikhlas pada tiap-tiap rakaat.
Akhirnya mereka telah menyatakan perkara itu kepada Nabi, maka Nabi menyatakan, Nabi bertanya kepada para sahabat, tanya kepadanya, untuk apa dia melakukan hal itu? Kemudian mereka berkata, bila ditanya kepadanya, dia menjawab, kerana ia merupakan sifat Rahman, aku suka membacanya. Maka Nabi dia beritahulah kepadanya bahawa Allah menyukainya. Tengok ya, dalam Islam ni ada keluasan. Kadang-kadang ada perkara yang Alhamdulillah, Farid Osman, Barakallahu Fikum, Alhamdulillah, ya, Masyikin, Nina, Diana, Alhamdulillah semua. Jadi ada perkara yang ada asas yang dilakukan. Dalam konteks ini, contohnya, sahabat itu membaca surah Al-Ikhlas tiap-tiap kali, tiap-tiap rakaat. Katalah pada rakaat pertama dia membaca surah Al-Kafirun, diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua dia baca surah Tabat ataupun surah Al-Masad, diikuti di hujungnya dengan Al-Ikhlas sekali lagi. Perkara itu menjadi pelik pada para makmumnya, memandangkan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka mereka bertanya kepada Nabi, apakah perihal fulan melakukan demikian? Nabi bersabda, tanyalah kepadanya sendiri. Akhirnya bila ditanya kepadanya, dia mengatakan bahawa dia suka membaca surah itu kerana dalamnya terdapat kelebihan menceritakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Maka dia suka untuk mengulanginya banyak-banyak kali. Salam, Jun Ihsan, Jonet, Al-Hasan, sahabat dia Amrizal, John, Janin, Al-Hasan semua. Andai ku dapat undur masa, Al-Hasan semua sahabat anda, Ida Hussein, tolong paskan, tolong viralkan video ni supaya kita dapat belajar satu hakikat yang penting dalam kehidupan tentang ketaatan kepada Allah SWT, kecintaan kepada Allah. Jadi walaupun Nabi tak melakukannya, tapi dalam Islam ada keluasan untuk tindakan kita selagi ada asasnya. Membaca Al-Quran itu satu kelebihan, maka membaca surah yang mengandungi cerita tentang Allah SWT, Zat yang agung itu, ia tanda seseorang itu selesa sangat dan gembira sangat dengan perkara tersebut. Maka Nabi menyatakan bahawa Allah mencintainya. Jadi Allah mencintai orang, mencintainya. Gitu kita tuan-tuan, tengok, perhatikan kehidupan kita. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Pagi ni bangun awal, bangun tahajud, tanda kita cinta pada Allah lah tu. Allah pilih kita dalam list yang penting untuk kita hadir, banding dengan orang yang tak bangun tahajud, tak ada kesempatan untuk buat kebaikan. Nampaknya Allah tak pilih dia untuk berada dalam list yang penting, kan? Kalau kita ni datang pemimpin penting panggil kita, awak, saya nak awak buat kerja ni, awak je yang mampu, seronok tak? Organisasi ni organisasi yang perlu diselamatkan, saya letak awak kerana awak merupakan orang yang berpengalaman, pengetahuan, mencukupi dan amanah ambil jawatan ni. Menandakan kita mendapat kelebihan itu, orang percaya pada kita, dan yang percaya itu bukan seorang-seorang. Maka tidakkah kita merasai perkara demikian bila kita dapat buat baik, tuan-tuan? Andai kita dapat baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ni, timbulkan dalam diri kita satu perasaan, ya Allah, syukur Engkau pilih aku untuk baca surah Al-Kahfi. Walaupun tiap minggu kita dapat baca, kerana di luar sana ramai orang tak sempat nak baca, tak sempat nak dengar. Hari ini kita dapat bersedekah. Alhamdulillah, syukur ya Allah, kerana Engkau yang beri pada aku wang, Engkau beri aku kesihatan, Engkau beri aku kesempatan. Ini semua kalau tidak Engkau berikan, tidak ke mana aku. Maknanya Allah pilih kita, tuan-tuan. Sekali kita lihat ayat-ayat pilihan Allah dan cintaan Allah, kita akan lihat dimulakan dengan Allah dulu mencintai seseorang. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha padanya, maka dia pun ridha pada Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan gantian untuk orang yang ingkar itu dengan satu umat, golongan yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nampaknya kasih sayang kepada Allah itu lahir daripada Allah dahulu kepada hambanya. Barulah hamba itu ada upaya untuk cinta dan juga melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan kita menyangkakan bahawa aku melakukan sesuatu kerana aku pilih. Bukan, Allah yang pilih. Mengapa Allah pilih kita? Itu sebab kita kena rasa bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah semua, yang mulia dan yang syuhada, Alhamdulillah. Once, Munir Ramli, tolong Balkis, tolong panjangkan video ni pada teman-teman, kerana topik ni penting sangat untuk kita mengerti kasih sayang, keluasan, rahmat Allah SWT kepada kita. Baik. Hadis lain menceritakan keutamaan surah ini menyamai sepertiga Quran. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Sa'id bahawasanya ada seorang mendengar orang lain baca Qul Huwallahu Ahad, diulang berkali-kali. Saat pagi hari tiba, dia datang kepada Rasulullah dan menceritakan perkara itu, dan orang itu masih terlalu sikit membacanya. Maka Nabi bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surah itu menyamai sepertiga Quran. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan juga An-Nasai. Maknanya hadis sahih yang menceritakan keutamaan surah Al-Ikhlas ini yang menyamai sepertiga Al-Quran bila kita membacanya.
Kenapa tuan-tuan? Kerana surah ni fokusnya kepada topik akidah. Maka akidah merupakan sepertiga daripada topik Al-Quran, topik teras dalam Al-Quran. Maka demikianlah penjelasan para ulama. Contohnya Syekh Imam Muhammad Tawi Syarawi mengapa kelebihan surah Al-Ikhlas ini, dan ini merupakan satu-satunya surah daripada Al-Quran yang kita perhatikan namanya nama surah ni dipanggil berbeza daripada ayat-ayat yang terdapat dalam Quran, dan juga surah Al-Fatihah. Jadi dalam surah Al-Ikhlas tak ada sebut perkataan ikhlas, tapi surah ni dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Kalau kita ambil surah Al-Baqarah, ada ayat cerita tentang Al-Baqarah. Ali Imran ada kisah Ali Imran dalam surah Ali Imran. At-Taubah ada kisah Taubat dalam surah Taubah itu, ataupun Bara'ah. An-Nasru yang kita pelajari semalam ada perkataan idza jaa nasrullah. Al-Fathu, nama satu surah Al-Quran, juga ada perkataan inna fatahna laka fathan mubina. Tapi surah Al-Ikhlas ini dan juga surah Al-Fatihah, kerana kepentingannya, kedudukannya, maka namanya berbeza daripada ayat-ayat yang kedapatan dalam surah tersebut sendiri. Gitu wa nazanawati al-wasalan wa haziqa. Ya. Jadi hadis lain menceritakan bacaan surah ini menyebabkan seorang masuk syurga. Imam Malik bin Anas menukilkan daripada Ubaidillah bin Abdurrahman daripada Ubaid bin Hanin berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan, aku pernah bersama dengan Nabi SAW, lalu Nabi mendengar seorang baca Qul Huwallahu Ahad. Maka Nabi bersabda, wajib baginya. Aku tanya, apa yang wajib wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, syurga. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i dari hadis riwayat Malik. Tirmizi mengatakan hasan sahih gharib. Kami tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Malik. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, kecintaanmu kepada surah Ikhlas akan masukmu ke dalam syurga. Demikian hadis riwayat Ahmad. Ini kelebihan yang ada pada tafsir Ibn Katsir kalau tuan-tuan belajar. Muhammad Ammar Al-Hafiz Al-Wasal Al-Zuhi Wan Khairul Hakim. Jadi surah ini menceritakan mutlaknya pergantungan seseorang itu kepada Allah SWT. Mengajar kita satu kualiti yang penting dalam kehidupan, iaitu apa juga keadaan yang berlaku dalam hidup kita, pergantungan hanya kepada Allah SWT. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Syukri Azman, Kak Long, alhamdulillah semua. Tolong panjangkan video ni kepada ramai lagi yang ada di luar yang mungkin tak kesempatan untuk mengetahui surah Al-Ikhlas ni punya kelebihan yang tertentu. Alhamdulillah, Puan Nazina, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Sebab Masuri. Bila nak datang office ni? Alhamdulillah semua sahabat yang dimuliakan, yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi pergantungan kita kepada Allah ini mesti mutlak, tuan-tuan. Seperti kisah, tuan-tuan pernah dengar tak kisah seorang wanita yang kematian suami, sedangkan dia berada jauh dari Mekah. Wanita mulia ini, suaminya ketika berada di Habasyah itu telah murtad. Inilah tuan-tuan ya, cerita murtad ni bukan cerita baru. Daripada zaman Nabi lagi telah berlaku. Itulah lelaki ni sampai dekat Ethiopia, sampai ke Habasyah. Maka dia terkesan ataupun tergoda dengan gaya hidup orang Kristian, maka dia pun murtad. Meninggalkan suaminya, meninggalkan isterinya dalam keadaan Islam. Siapa nama wanita tersebut, tuan-tuan? Hebatnya ujian. Ujian datang dalam hidup berbagai bentuk tahu. Ada orang kematian, ada orang kehilangan, ada orang berlaku perceraian, ada orang tidak berkahwin, ada orang dapat anak, anaknya sakit, macam-macam ujian dalam kehidupan. Tapi bergantungan kita mestilah kepada Allah SWT 100%. Jadi wanita yang mulia ini, suaminya murtad. Tinggallah dia seorang sebatang kara jauh daripada ibu ayahnya. Ibu ayahnya pun kafir pada masa itu. Ayah ibunya penentang Islam yang tegar. Siapa nama ayahnya, tuan-tuan? Nama ayahnya Abu Sufyan. Nama ibunya Hindun. Mereka adalah penentang Islam tegar. Wanita yang mulia ini kehilangan suaminya murtad. Tapi pergantungannya pada Allah tidak beranjak seinci pun. Inilah wanita yang mulia, namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan. Ya, yang terkenal dengan nama Ummu Habibah. Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah. Kita ada anak, ada cucu, nama galah Ramlah, nama-nama ahli syurga, tuan. Ummu Habibah ni sebaik saja suaminya murtad, maka dia pun duduklah seorang, tuan-tuan, dalam keadaan jauh daripada ayah ibunya. Ayah ibunya pun kafir. Umat Islam pada masa itu ditekan di Mekah, maka mereka telah melakukan penghijrahan yang pertama ke bumi yang aman, iaitulah bumi Habsyah. Walaupun rajanya Kristian, tapi pun raja itu seorang yang adil, saksama, bijak, pengasih, penyayang kepada rakyatnya. Jadi ramailah orang datang untuk minta perlindungan politik. Maka Allah telah mewahyukan kepada nabinya supaya umat Islam ditekan itu berhijrah ke Habsyah.
Tahu kisah ni kan? Hijrah ni bukan yang pertama terakhir di ke Madinah. Sebelum itu dah pernah berlaku ke Habsyah. Dua kali hijrah ke Habsyah. Nanti ada peluang kita belajar. Saya pernah sebut pada tuan-tuan. Alhamdulillah semua. Barakallahu fikum. InsyaAllah saya cuba buat setiap hari kuliah tafsir kita kat sini. Bagi tuan dan perjalanan ke tempat kerja, mungkin dah sampai ke tempat kerja tengah berehat, mungkin kat rumah, mungkin bawa hantar nak pergi sekolah. Mungkin tengah rehat, mungkin puasa, mungkin tak puasa, tak kisahlah apa juga keadaan. Tolong panjangkan video ni pada teman yang lain. Kerana banyak sangat video yang diviralkan luar itu, video yang mengarut, melalaikan. Tapi kita yang dengar benda-benda baik ni sampailah kepada orang lain. Dia jadi jihad untuk kita memanjang-manjangkan kebaikan. Azizan Sulong, Latifah Abdul Latif, Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Zisham. Jadi wanita yang mulia ni tuan-tuan, bila keadaannya seperti itu, tiba-tiba dia mimpi. Dia mimpi bahawa orang berkata kepadanya satu suara memanggilnya, ya Ummul Mukminin. Ummul Mukminin terkejut dia daripada tidurnya. Ummul Mukminin mimpi itu berulang banyak kali. Wahai ibu orang beriman. Ibu orang beriman ni hanya gelaran buat isteri Nabi. Dia bukan isteri Nabi, dia hanyalah seorang janda yang diceraikan suaminya yang murtad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Ummul Mukminin ini, Ramlah Ummu Habibah ni tersentak, terkejut. Tiba-tiba datanglah berita gembira dari seorang jariyah, maknanya hamba sahaya kepada Raja Najasyi itu, berkata kepadanya, wahai wanita, wahai Ummu Habibah, gembiralah engkau, kerana ada satu khabaran menarik, berita yang sangat mengembirakan, iaitu engkau dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada masa itu berada di Mekah, tuan-tuan. Rasulullah meminang Ummu Habibah. Selepas tahu suaminya murtad, maka Rasulullah telah menghantar utusan kepada Najasyi. Najasyi juga telah masuk Islam pada masa itu. Kita ni sangat syahdu, tuan-tuan. Maka Raja Najasyi pun memanggillah sekalian orang Islam, mengadakan jamuan untuk mereka. Dan Ummu Habibah ni merupakan isteri yang paling mahal maharnya. Rasulullah SAW berkahwin dengan selain daripada Ummu Habibah, semuanya maharnya murah-murah. Bila Rasulullah hidup serba sederhana, maka Ummu Habibah ni kerana dikahwini oleh Rasulullah secara wakil oleh Raja Najasyi, raja orang kaya. Raja ini telah membayar kepada Ummu Habibah sejumlah wang yang sangat besar. Berapa jumlahnya nanti saya sebut kepada tuan-tuan. Okey. Penyembuh Al-Wasalan Hani Maisarah sebut awal, nanti tuan-tuan tak dengar dah. Jadi kita berhenti, tak cerita, nanti kita cerita. Wan Zuraida Wan Ismail, Al-Wasalan semua. Jadi itulah cerita seorang wanita mulia yang pergantungannya kepada Allah SWT sepenuhnya. Sedikit pun tidak terusik hatinya bila suaminya murtad, suaminya meninggalkannya, tapi pergantungannya kepada Allah SWT. Betapa penting kisah-kisah semikian kita bawa kepada umat Islam, tuan-tuan. Di luar sana ada wanita kehilangan suami, ada wanita kematian suami, ada berlaku perceraian. Tapi kena ingat, dalam kehidupan Allah lah tempat pergantungan segala-galanya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Jadi dalam hidup, jadikan pergantungan kepada Allah itu mengatasi segala-galanya. Inilah yang kita sebut Allahus Samad. Uthaymin Al-Wasalan. Allahus Samad. Allah lah tempat pergantungan mutlak. Tak ada sedikit pun hati kita ni bergantung kepada makhluk. Ya, betul suami ada, betul ayah ibu ada, tapi mereka itu cuma merupakan wasilah. Mereka merupakan perantaraan. Yang beri adalah Allah. Kita punya majikan dekat pejabat, mana ribuan orang pekerja kita naik pangkat, bagaimana berlaku demikian? Allah. Kan kita gaji tak seberapa banyak, tapi rezeki kita cukup untuk anak-anak. Hidup kami semua serba lapang, walaupun rumah tak luas mana. Syukur Allah. Orang semua nak pergi haji, ada dah meninggal dunia tak dapat pergi haji. Kita dapat tawaran pergi haji. Tak minta pun, dapat dengan suami, dapat dengan anak-anak pula. Masya Allah, ada seorang sahabat. Siapa buat ketentuan? Allah. Jadi betulkan kita punya kehidupan ni, tuan-tuan. Kiblat, GPS kita, hala tuju kita ni, biar jadikan Allah melalui syafaat ni. Inilah inti tadabbur kita kepada surah Al-Ikhlas. Baik, Abdullah bin Imam Ahmad menukilkan daripada Usaid bin Abi Asaid bin Abi Asaid, daripada Mu'adz bin Abdullah bin Habib, katanya, dia menyebutkan, kami pernah berasa haus berada dalam gelap kita, sedang kami tengah menunggu Rasulullah SAW bersama kami. Lalu baginda keluar memegang tanganku, berkata, katakanlah. Aku terdiam. Baginda berkata, katakanlah. Aku tanya, apa yang patut saya kata, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qul huwallahu ahad, dan Nabi membacakan surah Al-Ikhlas itu dengan surah Al-Mu'awwidhataini, iaitu Al-Falaq dan juga An-Nas. Ketika masuki waktu petang dan waktu masuki waktu pagi sebanyak 3 kali,
Saya Allah akan beri kecukupan kepadamu. Ya, jadi kamu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas setiap pagi setiap petang. Allah bagi kepada kamu kecukupan. Segala benda dalam hidup kamu kesempitan Allah keluarkan. Ya. Jadi pergantungan kepada Allah SWT. Mudah tak tuan-tuan? Baik, Yunisan Allah Salam. Terima kasih ya. Nak berundur diri, nak start kuliah, nak start program dah. Okey, nak start kerja. Baik. Teruskan ya. Tuan yang ada peluang boleh dengar, yang ada kerja boleh kembali dah ke tempat kerja. Yang free boleh forwardkan video ni kepada teman lain supaya ramai dapat manfaat tentang surah yang pendek nilainya besar di sisi Allah SWT. Mengetahui keadaan kita yang selalu dhaif dan kekurangan ni, Allah beri banyak kelonggaran. Bagi Ramadan bagi kita, beri Lailatul Qadar. Beri pula kalau tak sempat baca Quran bagi mereka yang betul-betul kesempitan baru masuk Islam, tak sempat baca, tak sempat mengaji lagi. Jadi tahu hanyalah Al-Fatihah dengan ikhlas. Bacalah ikhlasnya sebanyak-banyaknya. Maka ganjaran bagi orang semikian seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran sekali baca. Ya, sampaikan berita-berita gembira seperti ini kepada ramai umat Islam kat luar sana yang mungkin mereka tidak mengetahui hakikat tersebut, tuan-tuan ya. Baik. Dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui jalan lain daripada Muaz bin Abdullah bin Habib dari ayahnya, lalu dia menyebutkan hadis itu, lafaznya maka dia mencukupi segala sesuatu. Ingat, pagi-pagi di samping kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali kan. Siapa yang baca zikir seperti ini maka Allah beri keselamatan kepadanya segala bentuk kejahatan. Waktu malam kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amana rasulullah unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah cukupkan segala keperluan kita, Allah pelihara pada segala kejahatan. Bila nak tidur waktu malam baca 3 qul. Baca qul huwallahu ahad sampai sempurna, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hembuskan pada kedua tapak tangan kita dengan sedikit ludahan, kemudian sapu kepada seluruh anggota badan kita mana yang sampai. Anak-anak dara, puan-puan, tuan-tuan, anak-anak, amalkan perkara seperti ini. Allah akan selamatkan kita daripada penyakit-penyakit bahaya. Kerana penyakit ni kadang-kadang datang melalui angin. Kadang-kadang datang melalui binatang-binatang yang melata keliling kita, cicak, lipas sebagainya. Kita pun tak tahu, tuan-tuan ya. Itu sebab digalakkan kita untuk tutup makanan kita. Sebagai contoh, baca bismillah. Kalau tak ada benda nak tutup pada waktu malam, ambillah sebatang ranting, letak atas makanan tu, baca bismillah. Maka kita telah pagar teritori kita daripada ceroboh. Kerana ada waktu-waktu tertentu disebut oleh para ulama, bersebarnya wabak berlaku pada waktu malam. Ada kalanya melalui binatang-binatang, angin dan sebagainya. Baik tuan ya, saya nak berhenti setakat ni saja dulu. Terima kasih Naila Aziz, terima kasih Surya Pepper, terima kasih. Terima kasih semua Abang Rizal ya, Miss Nabila, sahabat dekat Facebook ya, Nur Asma, Cik Wan, terima kasih semua. Semoga ada manfaat dalam perkongsian kita daripada tafsir Ibn Katsir pada pagi ni. Yang belum mendapatkan tafsir Ibn Katsir, tolong dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih Nurilis dalam grup kita di Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Penting sangat memiliki tafsir ni, tuan-tuan. Rugi kita hidup 40 tahun, 100 tahun ke umur kita, 80 tahun, 70 tahun, kita tak pernah memahami kalam Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ini antara tafsir antara yang paling baik, paling mudah untuk faham, tuan-tuan ya. Tafsir Ibn Katsir. Alhamdulillah, kali pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kami dengan Telaga Biru bersama dengan Pusaka Imam Syafi'i. Dapatkan tuan-tuan ya. Buatlah pelaburan untuk memahami kalam Tuhan. Pelaburan dunia banyak dah, buatlah pelaburan akhirat. Terima kasih tuan-tuan. Selagi bagi tuan-tuan yang nak pergi bersama kami ke Uzbekistan, yang akan dipimpin oleh hamba sendiri, saya akan pimpin InsyaAllah di antara 10.8 hingga 16.8. Tolong daftar segera. Tempat sangat terhad. Tutup saja satu gerombolan ni, kita tak buka dah. Jadi siapa yang boleh nak beli buku ni, boleh dapatkan daripada grup sahabat Ustaz Zahazan di Telegram. Ataupun yang tak ada Telegram, boleh download apps Telegram lah. Kalau tak ada juga, dapatkan online daripada www.telagabiru.com.my. Beli online www.telagabiru.com.my. Ya, bagi tuan yang nak pergi Uzbek, nak hadiahkan ayah ibu perjalanan ke dah hadiah macam-macam, belum hadiah trip bulan madu kali kedua untuk ayah ibu kita yang baru pencen, boleh ikut kami bersama ke Uzbekistan. Cantik tau Uzbekistan, bumi para muhaddisin. Imam Bukhari di situ, Imam Tirmizi di situ. InsyaAllah kita akan pergi ziarah tempat-tempat mereka ya. Dan tuan-tuan, tempatnya sangat cantik. Kita pergi pada musim bunga. Jom pergi bersama dengan Zahazan Travel. Bagi mereka menaikkan umrah bulan cuti sekolah, bulan 8 bermula sampai musim haji, boleh daftar juga dengan Zahazan Travel. Bulan 11 ada, 12 ada, 10 ada, Alhamdulillah.
Terima kasih tuan-tuan ya. Ingat travel, ingat Zahan Travel. InsyaAllah perjalanan bukan setakat pelancongan, tapi perjalanan penuh dengan pengisian dan tafsiran insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Tak ada paral pagi esok kita sambung kuliah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Azim, dah terima Terima kasih. Dan terima tafsir kasir baik. Terima kasih semua Boleh WhatsApp kepada Ustaz Nurilis 012-477-4479 012-477-4479 kepada Ustaz Nurilis. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحابنا حقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج الهم يا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا رحمة من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ونهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Taqallahu minna minkum. InsyaAllah jumpa pagi esok. Jangan lupa share pada teman. Jangan lupa follow saya di TikTok, di Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Bagi yang belum follow dan begitu juga di Facebook, di Insta pun ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sokongan tuan-tuan pada kuliah-kuliah seperti ini memberi motivasi kepada kita semua untuk menyampaikan kebenaran, berdakwah kepada mana semua tanggungjawab kita sebenarnya. Terima kasih Kucing Stokin, terima kasih Wan Musaimin, terima kasih Mr. Mayat. Apa nama demikian ni? Wan Ma, terima kasih. Noni, Unai, terima kasih. Zia Aisyah, Frizul, terima kasih. Muhammad Al-Hafiz, Yang Mulia Raja Uzin di Facebook, Azim Yusof. Terima kasih. Jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.